Okey tu daripada CEO yang ditahan tu kan, adakah ini permulaan baru bagi kluster daripada Perikatan Nasional? Mana? Itu dah jawab dah tu. Kita dah cakap ni mukadimah. Ni baru mukadimah, sikit hari lagi kan Muhyiddin pula duduk dalam. Jangan terkejut. Geng-geng yang berada di London ni kemungkinan besar tak balik terus. Isyam pun masih di Dubai. Silap-silap dia pun tak balik kan. Okey dah. Okey. Ada orang netizen tanya apakah kesan petition Najib ke PBB tu? Adakah berlaku ada kesan pada kerajaan? Okey, dia macam gini, dia tak ada kesan pada kerajaan. Dia kalau ada kesan pun kepada kerajaan yang di bawah pimpinan kerajaan terdahulu. Kerana keputusan di Mahkamah Persekutuan ketika itu bukan kerajaan perpaduan. Ketika itu ialah kerajaan yang dipilih oleh 114 orang yang mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Itulah kerajaan yang sama yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ada perjanjian, tak boleh ubah polisi, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, kan? Kita lihat Ketua Hakim Negara pun lantikan Mahathir lagi. Kita lihat Ketua Peguam Negara pun lantikan Muhyiddin lagi, kan? Jadi tak ada memberi kesan kepada kerajaan sekarang. Membawa perkara ini untuk mendapat keadilan, untuk meneliti, menyemak sama ada pelaksanaan kes di peringkat Mahkamah Persekutuan itu bercanggah dengan hak asasi manusia ataupun tidak, ada langgar prinsip-prinsip undang-undang ataupun tidak. Itu hak Datuk Seri Najib. Tak ada orang boleh melarangnya. Dan ianya tak ada kaitan dengan kerajaan perpaduan ni. Ini apa yang berlaku pada 23 Ogos. Sepanjang bulan Ogos tu, 2-3 hari tu, terlalu cepat. Semua tak boleh, bukti baru tak boleh, Queen Council tak boleh, lantik peguam baru pun tak diberikan masa. Lepas tu peguam nak letak jawatan sebagai peguam pun tak boleh. Tak pernah berlaku dalam sejarah. So bagi biar ada pihak yang menilai sama ada berlaku tak penyalahgunaan kuasa, berlaku tak ketidakadilan dalam proses mengadili Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey? Okey tak. MB Kedah Senasi dia ban pusat perjudian. Adakah ini tuntutan Islam atau mandatory? Dia sebenarnya dia malu Allah. Di peringkat persekutuan, mereka duduk di dalam kerajaan. Cabutan istimewa daripada 8 meningkat menjadi 22. Itu yang mendatangkan duit yang besar. Sebab satu negara. Duit ini jugalah yang Muhyiddin salurkan kepada PAS. Kalau setakat di negeri Kedah ni yang beratur di pusat perjudian bukan Melayu. Rata-ratanya bukan Melayu. Berapa kerat je orang Cina dengan India di negeri Kedah. Hasil pun tak tinggi. Bolehlah kau tutup. Jadi tak payahlah duk sembang. Kita bukan bodoh. Orang tak ada pelajaran mungkin dia boleh kelentung. Dia tahu pusat perjudian di Kedah yang melibat yang halal lah, yang halal. Sekarang ni yang tak halal banyak. Masih lagi ada dekat negeri Kedah. Jangan sembang lah konon-konon tutup. Kedai-kedai kereta pun ada yang jadi pusat perjudian juga. Kedai-kedai workshop apa, macam-macam. Yang halal nampak spot Toto contohnya. Yang pergi India, China dekat Kedah tak ramai. Kedah adalah sebuah negeri yang majoriti penduduk dia Melayu. So hasil kutipan daripada situ tak tinggi. Faham? So bila tak tinggi, dia nak buat keputusan untuk tutup perjudian di Kedah, mudah. Tapi apa yang dia dapat daripada kerajaan pusat yang dipimpin oleh Muhyiddin jauh lebih besar. Itu yang membantu
kempen pilihan raya, hari ni pun kita keluar lagi. Jentera bermotor. Dulu kita cakap, dia orang bayar jentera bermotor, semua orang tak percaya. Hari ni keluar lagi. Netizen keluarkan. Kita minta kawan-kawan kita yang ada video rakaman PAS membayar pengundi-pengundi membayar jentera motor yang diorang buat bayar ni, keluarkan. Kalau nak hantar kat saya untuk saya tolong keluarkan, hantar di talian 012-332-0000. Tapi pastikan sahih. Pastikan sahih. Jangan mereka cerita ataupun nak perangkap saya. Kita bukan bodoh. Kita pun tahu ada yang hantar maklumat ni kadang-kadang nak perangkap kita. Okey. Okey, gesaan GST mahu dikembalikan. Adakah sesuai dibuat waktu sekarang? Saya rasa hari ini rakyat sudah terbeban dengan banyak benda. GST ni benda yang baik. Kalau kita lihat kali terakhir negara melaksanakan SST tahun 2014 dulu, kutipan SST kita 18 bilion saja. Tahun 2017 tahun terakhir kita melaksanakan GST sepenuhnya, kutipan kita lebih kurang 44.3 bilion. Beza tu. Beza 26.3 bilion. So, setiap tahun kalau 2016 hingga berbanding dengan 2017, 3.9 bilion peningkatan. So, lagi besar saiz ekonomi, lagi banyak kutipan GST. So, negara ni memang patut laksana GST balik. Ini pendirian saya, pandangan saya. Memang patut laksana. Rugi. Sebab bila kita laksana GST ni banyak faedah dia. Tidak ada cukai berganda, tidak ada cukai bertindih. Kalau macam cukai jualan ni, dia ada cukai jualan, lepas tu kena pula cukai perkhidmatan. Tidak ada lagi black market. Rafizi pun sekarang ni tak nak kurangkan black market. Black market ni, orang kalau dia kena bayar cukai tu tak dapat balik, mereka tetap akan duduk dalam black market. Tetapi bila kita laksana GST, kita tax, kita ada cukai input. Bila orang tu jual balik produk dia, dia kenakan cukai output. Orang yang bayar cukai input tu dia boleh claim balik. That's why ketika laksana GST, 30% black market ataupun perniagaan gelap ni dia keluar dan menjadi halal. So cuma kena sesuaikan dengan masa. Kena sesuaikan dengan masa. Sesuai tak masa sekarang? Sekarang ni disebabkan rakyat sedang berhadapan dengan masalah inflasi. Masalah kenaikan harga barang yang melampau. Dan rakyat pun makin terkesan bila mana nilai ringgit itu jatuh menjunam zaman Muhyiddin. Dan selepas itu nak pulihkan, alhamdulillah zaman Datuk Seri Ibrahim ni nampak ada sedikit pemulihan, tapi belum cukup kuat. Selagi tak nampak ringgit Malaysia RM3.85 $1 macam zaman bila Datuk Seri Najib serah kerajaan kepada Tun Mahathir, selagi itulah kita nampak harga barang-barang terutamanya yang diimport akan kekal mahal. Komponen barang tempatan pun, kalau katalah untuk siapkan satu barang ada 14 ingredient, daripada 14 ingredient tu ada 3-4 ingredient yang diimport daripada luar. Still barang tu akan jadi mahal juga bila nilai ringgit itu rendah. So inilah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan baru ni. Kerajaan baru ni kena atasi masalah ni sekarang ni, kena bawa foreign direct investment. Dan saya yakin kerajaan perpaduan ni mampu untuk melakukannya. Banyak, Datuk Seri Anwar pun dia ada networking di peringkat antarabangsa di Amerika, di negara-negara lain. So saya yakin dia orang pun akan bantu dia. So kalau boleh GST ni elak daripada melaksanakannya sekarang. Dan jangan bagi cadangan bodoh untuk laksanakan GST separuh daripada 6%.
seperti mana yang dicadangkan oleh setengah-setengah pihak. Lebih baik jangan buat. Sebab kena faham tu, kena faham. Kenapa? Kena faham lah. Kita tujuan asalnya dulu kita ada nak buat 4%. Di peringkat awal GST ni nak buat 4%. Tetapi GST di Malaysia ni dulu kita buat 3 jenis. Satu perbekalan standard. Perbekalan standard ni barang-barang biasa, baju, perabot, TV. Ini 6% perbekalan standard. Ini orang rakyat tak beli hari-hari. Sebab bila kita nak laksana GST ni, arahan Datuk Seri Najib ketika itu ialah pastikan rakyat bawahan tidak terkesan. So kita kaji pattern bagaimana rakyat yang berpendapatan RM2,000 ke bawah ni membelanjakan pendapatan dia. So daripada apa yang kita kaji, kita dapati 60 hingga 70% gaji orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah, dia pergi ke keperluan asas, basic necessity. So keperluan asas ni di bawah sistem GST kita, dia zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Macam tak ada GST tapi kadarnya kosong. Apa maksud zero rated? Maksudnya bila beli tak ada cukai, bila jual tak ada cukai. Okey? Patutnya murah lah So lagi 30 hingga 40% gaji orang yang berpendapatan RM2,000 ni dia beli apa? Macam apa yang keperluan asas? Beras, gula, minyak masak, daging, ayam, kambing, lembu, sayur. Ini barang-barang keperluan asas. Kemudian lagi 30-40% mereka belanjakan untuk kesihatan, pergi klinik, sekolahkan anak-anak, pendidikan, bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, perbankan. Ini semua dikecualikan. Dikecualikan maknanya bila time beli tu, bila pemborong contohnya, bila dia beli, pekedai contohnya bila dia beli, dia kena bayar cukai. Tapi bila dijual, dia tidak kenakan cukai. Maknanya ada cukai input, tak ada cukai output. Ini perbekalan dikecualikan. So, kalau kita kenakan 4%, kita kenakan semua barang pukul rata sama macam Singapura, 4%. Semua kena 4%. Jadi matilah rakyat yang berpendapatan rendah ni. Dia orang akan terkesan. Walaupun yang berpendapatan rendah ni kita dah zero ratedkan dan kecualikan kebanyakan daripada perbelanjaan mereka. Tetapi contohnya lah, kalau dia nak beli rempah kari, biasa orang beli yang paket rempah kari Adabi contohnya. Bila benda tu sudah ada value added, maknanya sudah dibungkus, dia ada GST. Kalau kau beli yang cedok punya ni, dia tak ada GST. Ni kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Itu sebabnya bila kita laksanakan GST ni, kita ada bagi tambahan BRIM RM300 untuk cover untuk golongan B40 ni, cover untuk mereka ni cover sikit lah perbelanjaan tambahan. Ada setengah-setengah benda memang kau tak boleh elak daripada membayar GST ni. Terutama macam tadilah, rempah kalau beli cedoknya yang timbang tak ada GST. Kalau beli yang dah bungkus siap rempah kari Adabi ke ala gapas ke apa, ada GST. Itu kena faham. Kalau dah packaging, dah ada value added, memang ada GST. So itu sebabnya Kementerian Kewangan terpaksa mengenakan 6%. 6%. So bila 6% ni, maka golongan berpendapatan RM2,000 ke bawah, barang-barang keperluan asas, beras, gula, minyak masak, sayur semua tak ada GST. Zero rated. Itu sebab bila orang nak bagi cadangan tu, dia kena tahu dulu benda ni. Kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita tak start dengan 3%? Macam Singapore, they started at 3%, but after that they realised that they cannot survive with 3%. Then they increase it to 7%.
Kita tak nak buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Kita pun tak nak jadi macam Thailand. Thailand started at 10%. Bila orang mengamuk, orang buat demonstrasi dan sebagainya, dia turunkan jadi 7%. Tapi sekarang Singapura dah naikkan lagi. Negara Arab punya GST lagi tinggi. Ada setengah-setengah negara sampai 24%. Finland 24%. Kita ni okey lah, 6% untuk perbekalan standard, zero rated untuk barang-barang keperluan asas, dan dikecualikan untuk barang-barang sokongan keperluan asas. Okey? Okey tu. Tapi ada golongan yang anti GST. Dia kata GST penyebab harga barang naik. Dia macam ginilah, kalau nak cerita GST penyebab harga barang naik, di peringkat awal sebelum GST itu stabil, memang orang akan ambil kesempatan. Dan kena faham, ada setengah-setengah barang sebelum tu tidak ada cukai jualan. Kenapa kita letak 6% dulu? Sebab tak macam Singapura. Singapura before that dia tidak ada cukai jualan. Malaysia ni daripada tahun 1972 dah ada cukai jualan. Kemudian tambah pula cukai perkhidmatan. Cukai jualan ada yang 5%, ada yang 10%. Cukai perkhidmatan 6%. So, bila kita buang cukai jualan, 10%, 5% campur dengan cukai perkhidmatan 6%, kita rasa 6% untuk GST tu cantik lah. Cantik. Tapi buat masa ni, dalam keadaan kita kena atasi masalah ekonomi, masalah inflasi dan sebagainya, hold dulu. Kalau boleh, hold dulu. Memang negara memerlukan pendapatan, tetapi hold dulu. Sampai bila tu? Kita tengoklah. Pastikan keadaan rakyat ni tak sengsara. Sekarang ni Datuk Seri Anwar pun banyak buat langkah penyimatan. Contohnya, dengar khabar selepas ni Menteri-Menteri Kabinet tidak ada lagi pencen. Okey lah, dia orang dah ada pencen wakil rakyat. Betul tak? Itu je boleh jimat 150 juta. It's a very small amount, but okey lah. Kalau kita boleh buat 10 penjimatan macam ni, kita dah ada 1.5 billion. So, kerajaan baru ni, dia kena cari juga ruang macam mana untuk diversify our source of income. Maknanya mempelbagaikan sumber pendapatan. Mungkin rancakkan lagi sektor pelancongan contohnya. Mungkin boleh fikirkan sektor-sektor inovasi. Ramai orang tak explore lagi benda ni. Banyak kita ada banyak saintis-saintis kita ada banyak pakar-pakar kita yang very innovative, yang boleh buat macam-macam invention baru. So kerajaan mungkin kena bagi grant untuk galakkan lagi lebih ramai lagi anak-anak muda kita, saintis-saintis kita, untuk cuba untuk invent benda-benda baru, sistem yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Bila kita punya rakyat prosper, mereka akan bayar cukai. Bila mereka bayar cukai, ianya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan dalam masa yang sama meningkatkan pendapatan negara. Okey? Ada lagi? Tak ada. Habis? Tak ada yang WhatsApp. Kalau ada sebarang soalan, cuba tengok dekat ruangan komen ni. Okey, kalau tidak ada sebarang soalan, kerajaan negeri Sabah jatuh